Assalamualaikum, kami dari kumpulan 17 membincangkan tajuk Lindung Diri, Lindung Semua. Ini adalah nama-nama ahli kumpulan kami. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aidi Irfan bin Muhammad Adi, nombor matrik 287958. Di sini, saya akan menerangkan tentang faktor wujudnya coronavirus dalam dunia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat dua faktor yang menyumbang kepada virus ini. Pertama ialah penjualan daging mentah di pasar basah di Wuhan, China. Kedua, kajian mendapati dua jenis ular iaitu Bungarus multisynthesis dan ular tedung Cina, dan kelawar merupakan pencetus dan pembawa kepada virus ini. Kesan coronavirus kepada dunia. Pertama, sumber ekonomi seperti sektor perkilangan, pengangkutan, pelancongan dan perladangan terjejas dan telah mengakibatkan berlakunya kemelesetan ekonomi. Kedua, kehilangan nyawa manusia dalam skala yang besar. Ketiga, kualiti udara dan sungai-sungai bertambah baik hasil daripada kurang pencemaran terhadap alam sekitar. Itu sahajalah pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suhaikal Najwa binti Suhaimin, nombor matrik 287959. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang kewujudan coronavirus di Malaysia. Pada tahun 2020 adalah merupakan tahun permulaan hidup secara normal baru kepada semua rakyat Malaysia. Tahun 2020 juga adalah merupakan tahun yang sangat mencabar akibat berlakunya penyebaran COVID-19. Jadi, bagaimanakah COVID-19 ini mula tersebar di Malaysia? Jadi, jom sama-sama kita lihat bagaimanakah COVID-19 ini mula tersebar di Malaysia. COVID-19 mula tersebar di Malaysia apabila dua kes telah dikesan. Kes yang pertama ialah melibatkan seorang lelaki warga China yang berasal daripada Wuhan. Beliau berumur 63 tahun dan dikatakan tiba di KLIA pada 18 Januari 2020. Lelaki tersebut telah mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di hospital swasta di Kuala Lumpur. Kes ini telah dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan ditempatkan di bawah Perintah Pengawasan dan Pemantauan untuk tempoh 14 hari. Menurut Dr. Zulkifli, lelaki itu mengalami simptom yang kini dikenal pasti sebagai simptom yang bergejala, iaitu demam yang berpanjangan. Lelaki ini terus dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi menerima rawatan. Pada 3 Februari 2020, lelaki tersebut telah disahkan positif COVID-19. Kes kedua yang telah wujud di Malaysia ialah pada 3 Februari 2020. Kes ini telah dibawa oleh seorang lelaki rakyat Malaysia yang berasal daripada Selangor. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Zulkifli Ahmad, lelaki berkenaan telah berkunjung ke Singapura daripada 16 hingga 22 Januari yang lalu dengan tujuan menghadiri mesyuarat delegasi antarabangsa termasuk China. Pada 23 Januari 2020, lelaki tersebut telah pulang ke Malaysia dan terus mendapatkan rawatan di hospital swasta di Kuala Lumpur akibat mengalami simptom demam dan batuk pada 6 hari kemudian. Kes positif COVID-19 di Malaysia semakin lama semakin membimbangkan dan ini menyebabkan rakyat Malaysia semakin ramai dijangkiti oleh virus ini. Maka, bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengambil tindakan awal dengan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga 31 Mac. Di sini bermulanya Perintah Berkurung yang pertama dan pihak kerajaan juga menyarankan semua rakyat untuk menjaga SOP serta memakai topeng muka yang mempunyai 2 lapisan. Pihak kerajaan juga menyarankan semua rakyat untuk kerap membasuh tangan dan memakai pembersih tangan ataupun dikenali sebagai hand sanitizer.
Ini merupakan tindakan pencegahan awal yang sangat berkesan kerana tindakan ini telah berjaya menurunkan kes positif COVID-19 di Malaysia menjadi 0 pada 10 Jun 2020. Dapat sesuatu? Jadi marilah kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dan membantu para barisan hadapan yang banyak berkorban dan banyak berjasa untuk menjaga kesihatan, keselamatan dan juga keamanan rakyat dan negara. Saya akan meneruskan pembentangan ini berkaitan dengan kesan kewujudan coronavirus kepada rakyat Malaysia. Antara kesannya ialah rakyat Malaysia kehilangan punca pendapatan kerana kebanyakan syarikat dan firma perniagaan tutup, menyebabkan ramai rakyat Malaysia menganggur dan tidak mempunyai punca pendapatan. Seterusnya, kekurangan barangan asas seperti topi muka dan hand sanitizer juga merupakan kesan coronavirus kepada rakyat Malaysia. Oleh kerana kes penularan COVID-19 ini berlaku dengan pantas, rakyat Malaysia mula berasa panik dan mereka membuat persediaan awal seperti membeli barangan asas sebanyak yang mungkin agar mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman COVID-19 yang akan datang kerana mereka telah membuat persediaan awal. Perkara ini telah menyebabkan barangan-barangan asas di pasaraya besar berkurangan. Kemudian, pelajar Malaysia ketinggalan pendidikan kerana pada musim ini kesemua pelajar menjalani pembelajaran secara dalam talian. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk memberi perhatian sepenuhnya terhadap pembelajaran mereka kerana tidak kesemua pelajar mempunyai kemudahan internet yang pantas. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya. Nama saya Siti Zulaika binti Nur Hadi. Nombor matrik 287963. Langkah-langkah dalam menangani impak coronavirus di Malaysia. Wabak coronavirus yang menular memberi impak negatif kepada setiap rakyat di Malaysia maupun di luar negara. Oleh yang demikian, pelbagai langkah dan usaha telah dilakukan dalam menangani impak coronavirus oleh pihak kerajaan Malaysia demi menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat agar tidak lagi ramai yang menjadi mangsa wabak coronavirus yang melanda dunia. Antara usaha kerajaan dalam mencegah penularan jangkitan wabak COVID-19 ialah dengan melaksanakan prosedur operasi standard iaitu SOP terhadap semua sektor seperti kesihatan, perkhidmatan dan sebagainya. Selain itu, kerajaan Malaysia juga telah mewajibkan setiap rakyatnya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang disediakan oleh kerajaan sebagai langkah dalam menangani impak coronavirus. Antara SOP am yang wajib dipatuhi oleh setiap rakyat ialah yang pertama, semua rakyat Malaysia perlulah memakai pelitup muka mengikut standard kesihatan dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pelitup muka boleh digunakan untuk melindungi orang yang sihat daripada jangkitan atau untuk mencegah jangkitan daripada orang yang dijangkiti. Kementerian Kesihatan Malaysia menetapkan bahawa terdapat dua jenis pelitup muka yang boleh digunakan untuk tujuan pencegahan, iaitu pelitup muka perubatan seperti pelitup muka pembedahan 3 lapis dan pelitup muka bukan perubatan seperti pelitup muka jenis fabrik. Seterusnya, SOP yang kedua ialah semua rakyat mestilah mengamalkan penjarakan fizikal dan orang ramai perlu mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter yang perlu dipatuhi dalam norma baharu. Tujuannya adalah untuk mencegah dan melambatkan penularan penyakit, morbiditi dan akhirnya kematian dengan mengekalkan jarak fizikal antara individu dan mengurangkan kekerapan sentuhan individu saling berkaitan. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyeru agar rakyat Malaysia untuk sentiasa mencuci atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer jika tiada sabun dan air. Menggunakan sabun atau sanitasi tangan dengan cara yang betul untuk membersihkan tangan selama 20 saat sangat efektif untuk menjaga kebersihan dan juga membantu melawan penyebaran wabak penyakit seperti COVID-19. Vaksinasi. Apakah maksud vaksinasi? Vaksinasi ialah proses penyediaan bahan iaitu vaksin yang boleh merangsang daya tahan tubuh terhadap bakteria tertentu. Seseorang akan membina daya tahan terhadap penyakit tertentu, dengan itu menghalang jangkitan. Oleh itu, vaksin boleh mencegah morbiditi dan kematian yang disebabkan oleh penyakit berjangkit. Terdapat beberapa jenis vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Malaysia. Antara contoh vaksin COVID-19 yang telah digunakan oleh Malaysia ialah vaksin Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm dan Johnson & Johnson (J&J).
Vaksin boleh menghasilkan beberapa kesan sampingan yang tidak diingini seperti sakit dan kemerahan pada bahagian tapak suntikan atau demam, tetapi kebanyakan tindak balas adalah ringan dan cepat sembuh. Namun begitu, vaksin menghalang jangkitan kerana ia mengandungi bakteria atau virus yang mati atau dilemahkan. Kebiasaannya, kemungkinan untuk meramalkan siapa yang mungkin mempunyai reaksi ringan dan yang mungkin mempunyai reaksi yang lebih jarang berlaku maupun yang mempunyai tindak balas yang serius adalah susah diramalkan. Olehnya demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sentiasa memantau keselamatan vaksin yang disalurkan kepada setiap rakyat Malaysia yang menerimanya. Assalamualaikum, saya Muhammad Ali Afiq bin Muhammad, nombor metrik 287960. Saya akan membentangkan tentang peranan rakyat Malaysia dalam menangani coronavirus. Okey, baiklah. Terdapat 3 peranan dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh rakyat Malaysia. Yang pertama, sentiasa mengamalkan 3 SOP. Yang kedua, elakkan 3S. Yang ketiga, mendapatkan vaksinasi. Langkah yang pertama ialah mengamalkan 3 SOP. Antara SOP tersebut ialah memakai pelitup muka. Pelitup muka amatlah penting bagi seseorang. SOP yang kedua ialah menjaga penjarakan sosial. Seperti yang sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan untuk menjaga penjarakan sosial 1 meter ataupun 1.5 meter antara individu ke individu. Ini adalah untuk mengelakkan daripada virus menjangkiti kepada individu lain. Seperti yang kita tahu, virus dapat dijangkiti melalui udara dan sebagainya. SOP yang ketiga ialah kerap mencuci dan mensanitasikan tangan. Dengan kerap mencuci dan mensanitasikan tangan, kita dapat menghindari diri kita daripada dijangkiti COVID-19. Peranan dan tanggungjawab rakyat Malaysia yang kedua ialah mengelakkan 3S. Antara 3S tersebut ialah sempit, sesak dan sosial. Peranan dan tanggungjawab yang seterusnya, iaitu yang terakhir, ialah rakyat Malaysia harus mendapatkan vaksinasi. Seperti yang kita tahu, vaksin dapat membantu proses mencegah penyebaran COVID-19 dalam tubuh seseorang individu. Pemvaksinan juga dapat mengurangkan risiko seseorang individu daripada dijangkiti atau menjangkiti individu lain. Rakyat Malaysia haruslah wajib mendapatkan vaksin supaya negara Malaysia bebas daripada COVID-19.